Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Puan Maslina Al-Najis, ahlan wa sahlan wa marhaban biki. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwatul kiram alladhina dakhalu fi hadzal majlis al-mubarak insyaallah. Fa uridu an aqula lakum, saya mau katakan kepada kamu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khairin? Bagaimana kabar kamu semua? Adakah anda semua dalam keadaan baik sahaja? Wa ana bi khair alhamdulillah. Waalaikumsalam ya ukhti Salmah Yusof. Alhamdulillah, sihat-sihat saja. Naam. Arju an takunu bi syaklin jayyidin daiman wa fi sihatin wa afiyah insyaallah. La'allakum fil khair insyaallah, amin. Naam, ayyuhal ikhwatul kiram, da'na nastaghfirullah. Jom kita beristighfar kepada Allah dahulu. Wa nusalli ala habibina al-Mustafa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwatul kiram. Terima kasih yang telah masuk. Mungkin sahabat-sahabat ada yang baharu di sini, saya ingin ucapkan selamat datang kepada kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sama-sama belajar memahami Al-Quran melalui percakapan bahasa Arab. Dan sekarang alhamdulillah sudah masuk ke siri yang ke-19, episod 19. Dah agak jauh sedikit, tapi tak ada masalah bagi mereka yang baharu-baharu untuk berjinak-jinak dengan kita. Tak ada masalah, sebab perjalanan kita walaupun yang ke-19 tapi macam baru-baru lagi. InsyaAllah tak ada masalah. Tamam. Nah, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima istighfar kita pada pagi ini dan juga selawat kepada Habibina Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan istighfar kita pada pagi ini Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Dan mudah-mudahan selawat kita pada pagi ini dapat memberkati kelas kita dan juga majlis kita pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita sedikit demi sedikit dalam memahami Al-Quran, insya-Allah taala, kalam Allah taala. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, pertama sekali saya ingin panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sama-sama kita bersyukur kepadanya kerana telah memberikan taufik dan hidayah untuk kita berada dalam kelas pagi ini. Dan saya insya-Allah akan memberikan ataupun membantu sahabat-sahabat semua dalam kelas kita, iaitu dalam mempelajari untuk memahami Al-Quran melalui percakapan bahasa Arab. Jadi subhanallah, saya lihat dalam ruangan komen banyak yang baru-baru. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat datang. Naam. Jadi insya-Allah yang baru-baru tak ada masalah. Perjalanan kelas kita simple-simple sahaja, insya-Allah. Sebab anda semua insya-Allah tak terlepas dia punya kereta api. Sebab kalaupun macam tak beberapa faham apa yang berlaku, sahabat-sahabat boleh lihat kelas-kelas ulangan yang terdahulu, kan? Boleh lihat dan akses secara percuma di YouTube channel Pusat Tahfiz At-Taqwa. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, percakapan macam mana boleh faham Al-Quran, percakapan bahasa Arab boleh faham Al-Quran. Jadi apa yang kita cuba usahakan sahabat-sahabat sekalian adalah kita nak belajar percakapan-percakapan harian yang biasa digunakan dalam kehidupan, macam salam perkenalan, macam tempat tinggal, macam ahli keluarga, macam makan minum dan sebagainya, kan? Daripada situ sahabat-sahabat sekalian, macam bahagian-bahagian tadi tu, kan, akan membantu kita biasa dengan perkataan-perkataan Arab. Dan perkataan Arab ini yang kita dah biasa ni akan digunakan semula ataupun akan kita jumpa semula dalam Al-Quran, kan? Macam perkataan wa, min dan sebagainya. Contoh macam assalam, contoh macam perkataan kaifa, contoh macam perkataan ma, kan? Contoh macam perkataan apa lagi? Contoh ni aina, fa aina tadhhabun, iqra contohnya, kan?
Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan contohnya. Apa lagi contoh-contoh. Jadi ada perkataan-perkataan yang kita guna dalam percakapan harian itu yang kita nak biasakan, kan, yang akan membantu kita bila kita dah biasa faham, bila kita dah biasa, kan. Jadi dia akan membantu dalam memahami Al-Quran, insya-Allah taala. Jadi itulah dia, insya-Allah kelas ini diadakan. Jadi jangan risau, insya-Allah kelas kita akan dibuat setiap minggu hari Sabtu pukul 8 pagi. Jadi yang baru-baru, kan, nak start, jangan lupa untuk penginapan nama Allahumma salli ala Muhammad. Boleh tengok ulang balik rakaman lah, sebab dia punya pembelajaran tak susah. Pelajaran kita santai-santai, lepas tu sambil menyelami makna-makna Al-Quran, kan. Jadi menariklah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian jangan lupa sahabat-sahabat sekalian untuk sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang belum tahu tentang kelas kita setiap minggu. Tamam? Betul. Kelas begini sangat-sangat bagus untuk beginner je lah. Jadi untuk beginner memang sesuai sangat. Bagi yang advance nak ulang kaji, tak ada masalah. Saya sangat-sangat alu-alukan juga. Cuma saya takut orang yang dah advance biasanya nak lebih advance. Gitulah kebiasaannya. Tamam. Jadi insya-Allah saya akan cuba bantu sahabat-sahabat sekalian dalam proses ini dan juga dalam pembelajaran ini, insya-Allah taala. Mari kita mulakan dahulu. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kitab yang kita akan gunakan adalah kitab Al-Arabiyatu Baina Yaday jilid 1. Sahabat-sahabat boleh dapatkannya di internet ataupun boleh dapatkannya di Shopee lah, dan senang saja. Sekarang ni tak susah, Google semua ada. 3 perkara penting dalam kelas lalu saya ulangkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Kalau tak tahu, tanya soalan. Kalau ada perkataan baru, tulis, kan? Supaya senang nanti nak ingat. Mana sahabat-sahabat kena ada buku nota lah, buku nota khas. Kemudian kena usaha. Orang yang usaha dia dapat, orang yang tak berusaha, begitulah jawapannya. Begitulah jawapannya, maksudnya tak dapat lah. Okey, tamam. Jadi mari kita mulakan kita punya kelas, sesi kelas dengan Quran Time, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca surah An-Nahl ayat 168. Jom baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw walladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat sekalian, masya-Allah, surah An-Nahl yang kita baca ni mempunyai makna, ayat ni mempunyai makna yang sangat-sangat menjanjikan. Makna yang sangat-sangat menjanjikan. Apa dia? Apa yang maksud Ustaz menjanjikan ni? Jom kita cuba faham sama-sama. Innallaha, yakni makna innallaha. Innallaha, inna litawqid atau litakid, bermakna sesungguhnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala ma'a. Perkataan ma'a ni yang kita nak fokus. Sebab dalam percakapan ataupun dalam percakapan harian ataupun dalam latihan-latihan yang kita buat dalam kitab Al-Arabiyatu Baina Yaday, ada perkataan ma'a. Ada perkataan ma'a. Biasa saya highlightkan untuk sahabat-sahabat sekalian. Maaf, warna hijau sekejap ni, kasih hilangkan. Lepas tu macam mana ni, hilang dah. Ayuh. Alright. Ada dekat ni. Okey. Mana maaf. Nah. Jadi perkataan maaf ada dalam Allah Subhanahu Muhammad, salah tekan. Jadi perkataan maaf ada dalam pembelajaran kita. Apa maksud maaf? Apa makna maaf?
Naam, ma'ana, ma'a, bersama. Tamam, bersama. Kalau dalam ilmu tasawuf banyak apa ni, dia akan sebut nak cari sampai tahap kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Yang ni rasa Allah Ta'ala dekat dengan dia. Nah, innallaha ma'a, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ma'a, bersama dengan siapa? Alladina taqaw walladina hum muhsinun. Bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang mereka itu melakukan kebaikan, saling melakukan kebaikan, berusaha memperbaiki amalan-amalannya. Jadi subhanallah, walaupun kita tak tahu banyak perkataan-perkataan di sini, tapi satu persatu insya-Allah kita boleh fahamlah. Ma'a, bersama. Tamam. Subhanallah, dalam ayat ini mengajarkan kita bahawa kita kalau usahakan ketakwaan, kalau kehidupan kita usahakan ketakwaan, sahabat-sahabat sekalian, cuba beri perhatian. Kalau kita dalam kehidupan usahakan ketakwaan dan juga usahakan perbaiki amalan-amalan ibadah kita, sesungguhnya dia bersama dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu Ta'ala sendiri bagi tahu, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Jadi kalau kita cuba jadi, bukan cuba saja, usaha sungguh-sungguh jadi orang yang bertakwa dan juga memperbaiki amalan kita, ibadah kita, apa akan jadi? Kita akan dapat bersama dengan Allah Ta'ala. Maksud dia, kehidupan kita ni Allah SWT permudahkan insya-Allah. Kalau susah, insya-Allah Allah permudahkan. Dan kalau senang, kita banyak syukur kepada Allah Ta'ala. Kalau sakit pun, insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikannya, kan? Subhanallah, usahakan ketakwaan dan juga perbaiki amal soleh. Saya nasihatkan untuk diri saya sendiri juga dan sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau ada soalan boleh tanya. Lihat makna dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala berserta, yakni bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Nah, okey, tanpa kita buang masa, jadi ni biasanya kita akan kongsi-kongsi sikit-sikit lah tentang ayat-ayat daripada Al-Quran. Kita ambil daripada mana-mana kan, yang ada kaitan dengan pembelajaran sikit-sikit. Lepas tu masuk kelas kita. Okey, masuk kelas sekarang ni. Jom, bismillah. Jadi kita akan sambung. Alamak, saya tak edit lagi. Jadi kita akan sambung muka surat yang ke-18 insya-Allah. Tamam. Muka surat yang ke-18, bahagian kalam. Jadi sahabat-sahabat yang tidak ada buku, boleh tengok di skrin lah. Yang ada buku boleh buka muka surat 18. Yang ada e-book PDF pun boleh juga buka muka surat 18. Tamam? Alhamdulillah. Sebab minggu lepas kita ada buat latihan tentang kalam, yakni percakapan, tapi kita tak habis. Jadi sekarang kita nak ulang, masuk bahagian yang seterusnya insya-Allah. Tamam? Jadi sahabat-sahabat yang sertai kelas hari ini, ada 14 orang, share lah walaupun satu kali. Masya-Allah. Balighu anni walau satu share min. Masya-Allah. Nabi SAW bagi tahu, balighu anni walau ayatan, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tapi untuk konteks sekarang ni, saya dengan sahabat-sahabat sekalian, sampaikan daripada saya walaupun klik satu share. Alhamdulillah, itu pun okeylah. Naam. Al-kalam, ni pun tak ubah lagi. Sekarang bahagian 18, muka surat 18. Saya terlupa untuk ubah. Naam. Al-kalam. Ma makna al-kalam ya ayyuhal ikhwatul kiram? Al-kalam bermakna percakapan. Al-kalam, percakapan. Tamam? La tansau ma makna al-kalam, lianna makna al-kalam yakni percakapan. Ustaz cakap bahasa Arab, tolong kami orang baru-baru. Baik, maksud dia adalah, apa maksud kalam? Kalam ialah percakapan. Okey, tu je maksud dia. 6. Boleh buka muka surat 18. Tak ada buku boleh tengok di skrin. Latihan yang seterusnya, iaitu latihan 3. Ikut bacaan bersama dengan saya. At-tadribu As-salis, tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil misal.
At-tadribu thalith, tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil mithal. Ma makna hada al-amr? Ma makna hada al-amr? Apa makna daripada suruhan ini, yakni suruhan latihan 3 ni? Dia kata at-tadribus salis, latihan ketiga. Tabadalil hiwar, yakni saling berganti percakapan, saling bergantilah awak percakapan, ma'azamilika, bersama dengan teman awak, teman kamu, kawan awak. Nah, kama fil misal, seperti di dalam contoh. Okey, dapat sampai sini? Yang ni kita kena, dia suruh apa? Dia suruh kita saling tukar-tukar percakapan dengan kawan-kawan lah. Seperti dalam contoh. Okey, sahabat-sahabat boleh lihat contoh. Lihat gambar yang pertama sekali yang saya highlight ni, gambar Pakistan ni. Lepas tu tengok perkataan ayat sebelah dia. Okey, al-mithal, contoh. Mari kita baca sama-sama. Boleh? Ta'alau an naqra' ma'an. Ta'alau an naqra' ma'an. Al-mithal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Ma jinsiyatuka? Ana Pakistani. Ahlan wa sahlan. Okey, jadi ingat sahabat-sahabat sekalian, pertama sekali adalah beri salam, kemudian tanya khabar, kemudian tanya apa warga negara, kemudian ahlan wa sahlan, last sekali. Tamam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini sudah kelas yang ke-19. Subhanallah, saya nampak ada yang baru-baru. Jadi sekarang ni yang kelas ni adalah latihan yang kita sambung daripada yang sebelum-sebelum ni. Sebab sebelum-sebelum ni ada banyak latihan yang kita sama-sama dah buat. Daripada latihan nombornya 1 sampai 5. Lepas tu latihan apa tu, perkataan-perkataan kan, sambung atas, sambung bawah, kanan kiri kan, naam dan lain-lain lagi. Latihan mendengar, masya-Allah, sahabat-sahabat buat dengan baik sekali latihan mendengar kali tu. Dan sekarang latihan bercakap. Jadi kita cuba baca sama-sama. Tamam? Okey. Apa yang kita kena buat adalah cuba buat macam dalam contoh ni, ayat ni tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluka, bi khairin walhamdulillah, ma jinsiyatuka, ana Pakistani, ahlan wa sahlan. Tu kita nak buat tapi untuk gambar-gambar yang lain. Tu kita kena buat untuk gambar-gambar yang lain. Jadi insya-Allah saya akan bantu sahabat-sahabat sekalian lah. Dan sahabat-sahabat pun kena bantu sahabat-sahabat lah. Baca-baca. Maksud dia sahabat-sahabat kena baca juga, bukan dengar je. Sebab kita nak latihkan kan sampai jadi mantap. Bila nak jadi mantap kena latihkan. Betul lah. Tanpa latihan tak dapat lah. Kalau dapat ada latihan, insya-Allah ada kesan dia. Jadi saya harap yang terbaik daripada sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah. Bismillah. Jadi gambar yang pertama, lihat di hadapan tu pun digambar perkataan Turkiyah. Gambar ni gambar perempuan. Jadi tengok macam mana sahabat-sahabat sekalian punya ni. Ikut bersama saya. Lepas tu saya akan berhenti. Yang berhenti tu sahabat-sahabat bagi jawapan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa. Sahabat-sahabat sambung. Kaifa. Tengok ni gambar perempuan. Nak tanya macam mana? Kaifa haluka atau kaifa haluki? Kaifa haluka atau kaifa haluki? Alhamdulillah, tengok macam masya-Allah, Cik Puan Senjakala dia bagi masya-Allah. Haluki, masya-Allah. Terima kasih yang komen. Masya-Allah, betul. Kaifa haluki sahih. Sebab kenapa ki adalah untuk anti, yakni awak perempuan. Ki
adalah khusus untuk awak perempuan. Kalau ka kan macam dalam contoh tadi adalah untuk awak lelaki. Bagus, masya-Allah. Dan meskipun ada yang baru-baru, tapi kebanyakannya boleh buat dengan baik sekali. Masya-Allah. Mungkin sebab dia dah tahulah, ada basic sikit-sikit, cuma nak biasakan dia. Tapi jangan lupa untuk biasa bercakap juga. Dan sebab saya tak dapat nak awasi sahabat-sahabat punya mulut ataupun pergerakan bibir, pergerakan lidah. Jadi tak tahulah sebutan dia okey ke tak okey ke. Nah, jadi saya nak sahabat-sahabat pun cuba berkata. Sebab ni latihan sekarang ni adalah latihan percakapan, bukannya latihan menulis gunakan keyboard ataupun ialah keyboard. Okey, tamam. Bismillah. Betul tu, kaifa haluki? Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Ma jinsiyatuki? Ana Turkiyah. Ahlan wa sahlan. Okey, sahabat-sahabat cuba baca sendiri lagi sekali. Saya akan baca lagi sekali. Sahabat-sahabat ikut pun boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Ma jinsiyatuki? Ana Turkiyah. Ahlan wa sahlan. Okey, jadi ma jinsiyatuki maksud dia apa warga negara awak. Tapi untuk perempuan lah, jinsiyatuki. Ana Turkiyah, saya orang Turkiye, perempuan. Naam. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Okey, saya nampak gaya sahabat-sahabat boleh buat dengan baik. And dia dah tahu ka beza key macam mana. Jadi yang lain ni insya-Allah sahabat-sahabat baca dengan saya. Naam. Cuba sahabat-sahabat baca dulu sendiri macam mana untuk perkataan suri. Saya buat-buat dengar. Yang ni, lepas sahabat-sahabat dah cuba sendiri, saya akan bacakan yang betul lah. Tamam? Okay, silakan. Sila cuba baca sendiri dulu untuk perkataan suri. Macam mana nak baca Ustaz? Okey, macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Ma jinsiyatuka? Ana Suri. Ahlan wa sahlan. Simple kan? Okey, sahabat-sahabat boleh cuba buat percakapan tersebut untuk perkataan suri dan juga gambar yang seterusnya. Okey, tamam. Saya ulang lagi sekali, sahabat-sahabat boleh ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Ma jinsiyatuka? Ana Suri. Ahlan wa sahlan. Tamam. Okey, sahabat-sahabat buat dengan baik, alhamdulillah. Saya rasa sahabat-sahabat baca dengan lancar sekali. Sekarang gambar yang seterusnya, Misriyah dan juga gambar perempuan ni lah, Misriyah, gambar perempuan ini. Nah, cuba sahabat-sahabat buat sendiri. InsyaAllah saya boleh dengar sahabat-sahabat sekalian. Saya boleh dengar, maksudnya saya cuba boleh bayangkan bacaan sahabat-sahabat sekalian. Manalah saya boleh dengar, saya tak ada kuasa. Nah, okey, kalau yang baca dengan betul, saya kata yang betul lah. Kalau yang ada salah, cuba ikut bacaan yang betul. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Tengok kaifa haluki sebab perempuan kan. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Ma jinsiyatuki? Ana Misriyah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, Masya Allah. Okey, cuba lagi sekali supaya kita lancar. Sambil-sambil sahabat faham makna dia tau. Sambil baca, sambil tahulah makna dia apa. Assalam, selamat sejahtera, alaikum ke atas kamu semua kan. Kaifa, bagaimana, haluka, keadaan awak kan. Ma jinsiyatuka, apa warga negara kamu, awak perempuan. Ana Turkiya, saya orang. Ana Misriyah, saya orang Mesir, perempuan kan.
Ahlan wasahlan, selamat datang. Jadi sambil kita baca tu, sambil kita dah faham dah makna dia. Jadi subhanallah kan, tengok, jadi ada yang baru-baru kan, kita punya kelas ni santai, perlahan-lahan, untuk bagi mereka yang macam nak berjinak-jinak dengan bahasa Arab. Baru nak asal, tak ada masalah. Kita cuba bantu perlahan-lahan. Nah, jom baca lagi sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Ma jinsiyatuki? Ana misriyah. Ahlan wa sahlan. Tamam. Okey, gambar yang terakhir, mari kita cuba buat sama-sama. Sahabat-sahabat cuba dulu untuk perkataan Turki dan gambar orang lelaki ni. Nah, antum tastati'un insya-Allah. Antum tastati'un insya-Allah. Yani awak semua boleh insya-Allah. Nah, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Ma jinsiyatu ka? Ma jinsiyatuka? Ana Turki. Ahlan wa sahlan. Okay, ikut semua lagi sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Ma jinsiyatuka? Ana Turki. Ahlan wa sahlan. Tamam, alhamdulillahirabbil alamin. Saya harap sahabat-sahabat dapatlah baca dengan lancar seperti mana saya baca tadi kan. Jadi kalau yang belum lancar, boleh cuba lancarkan lagi insya-Allah, sebab masih ada panjang lagi kita punya latihan, ada banyak lagi insya-Allah. Selepas kalam, qiraah pula, pembacaan pula. Selepas percakapan, kita cuba latihan membaca pula. Selepas latihan membaca, nak latihan menulis pula. Lepas latihan menulis, baru masuk unit yang seterusnya. Dan tak sabar nak jumpa sahabat-sahabat sekalian di unit seterusnya. Nah, boleh teruskan insya-Allah pada latihan yang seterusnya. Naam. Baca sama-sama, insya-Allah sama juga macam di atas tadi, cuma lain. At-tadribu al-rabi'. Semua boleh ikut. At-tadribu rabi'. Tabadalil hiwar ma'a zamilika kama fil mithal. Tabadalil hiwar ma'a zamilika kama fil misal. Fahamkan maksud dia apa? Saling bergantilah kamu percakapan bersama kawan kamu seperti dalam contoh. Okey, sahabat-sahabat tengok dekat contoh tu. Naam. Kalimah Badar wa Turkiya. As-surah, suratu Turkiya. Perkataan Badar dan juga perkataan Turkiya, dan gambar Turkiya kan. Bagaimana pula dengan contoh dia? Mari kita lihat. Al-misal. Yang ni sahabat-sahabat ikut bacaan saya dulu, sebab dia tak sama susunan dia macam yang awal tadi dekat atas, di kanan ke kiri pula. Minal yamin ilal yasar. Masmuka? Ismi Badr. Min aina anta? Ana min Turkiya. Hal anta Turki? Naam, ana Turki. Ahlan wa sahlan. Terima kasih Syekh Puan Afiqah kerana telah bantu share kelas kita pada pagi ini. Sahabat-sahabat yang belum lagi sharekan. Subhanallah, kalau hadis Nabi SAW, dia bagi tahu balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walau satu ayat. Tapi kalau saya punya version, sampaikan daripada saya meskipun satu butang share, tekan. Nah, terima kasih Halimah Syuaib yang sharekan video juga. Dan Rusnaini Awang, Masya Allah, semoga Allah terima sahabat-sahabat sekalian. Nah,
Jazakumullahu khairan katsiran. Kenapa nak bantu share-share ni? Supaya orang lain yang belum belajar tu dapat belajar. Itu je niat saya. Supaya orang lain boleh kan, yang nak belajar bahasa Arab tak tahu tempat dia boleh belajar bahasa Arab. Itu je. Naam. So, naam, itulah niat dia. Jom baca lagi sekali. Mas muka ismi Badr. Min aina anta? Badr tu nama orang, betul tu. Jadi sahabat-sahabat tak tahu Badr tu apa. Badr tu ialah nama orang. Naam. Masya Allah, Masya Allah. Ada sahabat-sahabat tolong terjemahkan apa yang kita bagi tahu. Bagus, Masya Allah. Naam. Saya terhilang fokus pergi tengok komen. Baca, saya tak habis baca lagi. Naam. Jom baca sama-sama. Mas muka ismi Badr. Min aina anta? Ana min Turkiya. Hal anta Turki? Naam, ana Turki. Ahlan wa sahlan. Okey, jadi kita kena buat seperti dalam percakapan yang dalam contoh ni. Kita kena buat percakapan yang dalam contoh ni. Untuk gambar-gambar yang di bawah, ada 3 gambar dan juga perkataan-perkataan dia. Kita lihat yang pertama sekali, gambar Turkiya. Maaf, yang ni sahabat-sahabat kena tukar. Gambar Turkiya ni kan, sahabat-sahabat kena tukar. Biar saya tolong tukarkan untuk sahabat-sahabat. Kena tukarkan tulisan apa ni? Kena tukarkan tulisan Allahumma salli ala Muhammad ni. Okey. Kena tukarkan. Hilang sudah. Okey, sudah. Kena tukarkan perkataan Pakistan. Ni. Yang tu tulisan dia Turkiya kan, gambar dia. Tak, nak tukarkan Pakistan, tamam. Jadi nama Iqbal, negara Pakistan. Jadi kita nak kena cuba buat percakapan di atas macam dalam contoh untuk 2 perkataan ni. Senang je kan? InsyaAllah senang saja. Pertama sekali tanya soalan nama. Lepas tu tanya dari mana. Lepas tu tanya warga negara. Simple. Lepas tu selamat datang. Jom cuba sama-sama. Jom cuba sama-sama. Sahabat-sahabat buat dulu. Lepas tu saya bagi tahu yang betul lah. Okay, silakan. Untuk Iqbal dan juga Pakistan, saya cuba dengar. Tamam. Cuba ikut selepas saya. Mungkin ada yang betul, alhamdulillah, tahniah. Yang kurang betul, boleh betulkan seperti bacaan saya. Nah, Mas muka ismi Iqbal. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Ahlan wa sahlan. Okey, sahabat-sahabat cuba lagi sekali sendiri. Lepas tu saya akan baca dengan sahabat-sahabat sekalian. Nah, Mas muka Ustaz laju sangat, tak bagi peluang. Okey, baca dulu. Okey, sudah sedia. Mas muka ismi Iqbal. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Ahlan wa sahlan. Okey, harap sahabat-sahabat dah biasakan dengan percakapan tadi. Sekarang kita cuba untuk yang seterusnya. Gambar Suria dan nama Anwar. Gambar Suria, Anwar. Silakan sahabat-sahabat cuba seperti dalam contoh.
Tamam, saya dah cuba bayangkan, sahabat-sahabat dah cuba dengan baik. Mas muka ismi Anwar. Min aina anta? Ana min Suria. Hal anta Suri? Naam, ana Suri. Ahlan wa sahlan. Lagi sekali, sahabat-sahabat boleh cuba ikut kalau yang belum lancar. Mas muka ismi Anwar. Min aina anta? Ana min Suria. Hal anta Suri? Naam, ana Suri. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, ada sahabat kita yang bagi semua sekali. Masya Allah. Mas muka ismi Iqbal. Hal anta Pakistan? Nah, hal anta Pakistan. Tertinggal ya je, tertinggal ai Pakistani. Okay. Naam, ana Pakistani. Okay, itu cantik. Ahlan wa sahlan. Bagus. Masya Allah. Ya, good. Naam, dapat love satu. Jayid. Okay, teruskan. Gambar yang seterusnya, Misr dengan Sa'id. Sahabat-sahabat cuba buat sendiri. Tulis bagus, tak tulis pun tak ada masalah. Tapi yang penting sahabat-sahabat cuba bercakap. Sebab ni latihan percakapan. Tamam. Saya tunggu sambil bayangkan sahabat-sahabat tengah berlatih bercakap. Masya Allah, jika pandai bahasa Inggeris rugi tak pandai bahasa Arab. Allahu Akbar. Kalam tinggi. Ajib. Saya setuju dengan kata-kata Cik Puan Norma Hamli. Naam. Sahabat-sahabat dah cuba kan? Mari kita cuba sama-sama lagi sekali. Yang tak tahu nak baca ataupun kurang lancar. Mas muka ismi Sa'id. Min aina anta? Ana min Misr. Hal anta Misri? Naam, ana Misri. Ahlan wa sahlan. Marratan ukhra ya ikhwanana. Lagi sekali sahabat-sahabat sekalian. Mas muka ismi Sa'id. Min aina anta? Ana min Misr. Hal anta Misri? Naam, ana Misri. Ahlan wa sahlan. Jamil, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih sahabat-sahabat yang telah mencuba dengan baik sekali percakapan tadi. Latihan-latihan ini kita buat ni bukan untuk saya seorang saja, tapi untuk pemantapan bahasa Arab dalam diri sahabat-sahabat sekalian. Yang mencuba dia dapat, yang tak mencuba jangan risau. Bukannya tak dapat, dia dapat juga, dapat dengar. Tapi sahabat-sahabat akan dapat lebih lagi kalau mencuba sama-sama, insya-Allah. Dan saya sangat-sangat hargailah keberadaan sahabat-sahabat yang baru-baru masuk dan juga yang lama-lama dan terus istiqamah dengan kita. Masya Allah, semoga Allah kekalkan kita sampai ke penghujungnya. Amin. Okey, tahniah, kita dah selesai bahagian Al-Kalam. Dan ada bahagian yang seterusnya di muka surat 19 yang kita tak akan ambil, sebab yang ini perlukan orang-orang lah, kan? Lagi-lagi latihan kelima. Latihan kelima perlukan satu kelas yang ramai-ramai boleh kita tanya lah. Kat sini Allahumma salli ala Muhammad. Saya seorang yang bercakap dan saya seorang yang menjawab. Sahabat-sahabat juga jawab, tapi dalam komen. Alhamdulillah. Dan tu pun dah sangat-sangat bagus. Okey, jadi muka surat 19 kita tinggalkan tamam. Ada yang tak faham daripada muka surat 19 boleh tanya. Tamam. Jadi kita lanjutkan dengan Quran time dahulu. Kita berehat-rehat. Selepas penat-penat, cuba Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar, kan? Banyaknya latihan. Kita tenang-tenangkan dahulu dengan Quran time, insya-Allah. Nah. Jadi subhanallah, mari kita baca sama-sama daripada surah Al-Alaq. Sahabat-sahabat tahu surah ini, surah yang sangat-sangat
kita selalu baca kan? Sebab dia antara surah-surah pilihan yang senang untuk dibaca. Nah, mari kita cuba baca sama-sama ayat 1 sehingga ke 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Tamam, sahabat-sahabat dah baca dengan baik, tahniah, alhamdulillah. Jadi ada perkataan yang selalu kita akan jumpa dalam latihan-latihan kita ataupun dalam percakapan-percakapan pembelajaran kita dalam Baina Yadai, iaitu perkataan apa? Sahabat-sahabat tahu tak perkataan apa yang mana satu? Cuba teka dapat dekat daripada saya. Masya Allah. Pelik je bunyi dia. Macam tu lah. Saja nak bagi semangat gitu. Kan, apa pun. Bismi, dengan nama. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismi betul, saya setuju dengan nama. Sebab kita ada belajar bi dengan ism, nama, cantik. Alhamdulillah, saya tak nampak dekat sini. Tapi saya just terima je Alhamdulillah, sebab memang kita belajar ada perkataan Alhamdulillah. Tapi tak ada dalam ni lah. Jadi yang ismi tu betul. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Yang betul bagi KL. Masya Allah. Ini bagi KL. Masya Allah. Bagus. Dan ada lagi perkataan lain yang kita belajar dalam percakapan selain daripada percakapan, yakni dalam latihan-latihan tu, iaitu iqra'. Iaitu iqra'. Tamam, iqra'. Dengan betul, Masya Allah. Baik sekali. Jadi perkataan iqra' juga kita pernah tahu. Antara dia juga siapa boleh bagi tahu min. 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 Kenapa dia tak nak? Iqra' dengan bismi. Iqra' bismi. Itulah. Itu dia antara yang kita tahulah. Yang lain-lain mungkin on the way. Bukan yang tak tahu, on the way. Jayyid. Masya Allah. Tamam. Bagus. Bagi sahabat-sahabat yang buat dengan baik, dapatlah. Okay, dan jika ini mudah kan. Tamam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita cuba faham. Iqra' maksud dia bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan kamu. Ka tertinggal. Ka pun kita tahu. Bacalah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana, dia telah menciptakan manusia min alaq, daripada alaq. Daripada segumpal darah. Seketul. Kan? Iqra', bacalah kamu wahai Muhammad, wa rabbukal akram. Dan Tuhan kamulah yang paling mulia. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Surah Al-Alaq ni kena baca daripada awal sampai nak habis untuk faham makna dia. Sebab baca satu ayat saja kurang dapat faham dia punya konteks. Dan konteks dia yang Allah SWT nak bagi tahu kat sini adalah orang yang tidak beriman, dia subhanallah, kesudahan dia apa jadi? Kesudahan dia merugikan. Kesudahan dia merugikan.
Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibah sanad'u az-zabaniyah. Lepas tu yang last sekali narun hamiyah kan, api neraka. Okay. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak dapat cerita semua sekali ayat, cuma nak bagi tahu sahabat-sahabat sekalian, dalam surah Al-Alaq konteks dia adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendustakan ayat-ayat Allah Taala, kesudahan dia adalah api neraka Jahannam. Mudah-mudahan Allah Taala lindungi kita daripada menjadi golongan yang mendustakan ayat-ayatnya, dan jadikan kita orang yang membenarkan ayat-ayatnya dan juga beriman pada Allah Ta'ala dan istiqamah dalam iman ni, insya-Allah. Subhanallah. 6. Ada asbabun nuzul juga, tapi saya dah tak beberapa ingat tentang cerita asbabun nuzul bagaimana. Abu Jahal atau nah, kita tak berapa ingat, kita tengok balik lah. Cuma nak bagi tahu sahabat-sahabat sekalian, perkataan Iqra yang selalu kita gunakan, bismi, ada ka, ada min, Iqra. Nah, okey, tamam. Jadi subhanallah, tadi saya ada baca sahabat-sahabat punya komen berbincang tentang fi'il mudhari', fi'il madhi, masya-Allah. Yang susah ka dengan ki. Tak ada masalah, santai-santai saja. Sebab kita akan latih sampailah betul-betul mantap, insya-Allah. Sebab ni baru unit 1, unit yang paling pertama sekali, unit yang paling awal. Jadi unit yang kita nak habiskan berapa banyak Ustaz? Ada 16 unit, insya-Allah. Dan saya Allahumma salli, dari segi pengalaman, kalau sahabat-sahabat ulang kaji, buat revision selepas daripada kelas, baca-baca balik apa yang kita belajar, kan. Kalau sampai unit ketiga, keempat tu, insya-Allah boleh lah gitu. Insya-Allah boleh dapat. Dah start dia punya pemahaman. Dah start dia punya apa panggil, nak bergerak macam tu. Sebab sekarang ni masih merangkak-rangkak. Tapi bila dah unit ketiga, keempat, insya-Allah dah macam berjalan, insya-Allah. Walaupun perlahan-lahan, tapi berjalan perlahan lah. Sebab dia dah ada permulaan dia. Jadi unit 1 ni permulaan untuk sahabat-sahabat yang start baru nak start. Nah, so jangan risau, sebab saya akan cuba bantu sahabat-sahabat sekalian pelan-pelan. Tamam? Sebab saya faham ada antara kita yang tak pernah langsung belajar bahasa Arab, tapi keinginan dia masya-Allah, kesanggupan dia banyak. Cuma itulah bila kita sudah berumur contohnya, kan, saya minta maaf. Kadang tak boleh nak ada kekuatan macam masa muda-muda dulu. Masa muda-muda dulu, Allah, kan. Tapi subhanallah, ada orang yang berumur pun dia, Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah untuk semangat dan juga boleh kekuatan dia macam orang muda. Semoga Allah pilih kita semua. Nah, okey. Jadi ini dia Quran time yang kita nak kongsikan sahabat-sahabat sekalian. Jadi latihan yang seterusnya selepas Al-Kalam adalah Al-Qira'ah. Start daripada muka surat 20 sehingga 22 adalah latihan tentang Al-Qira'ah. Tamam? Al-Qira'ah. Saya tertinggal satu orang. Naam. Ada orang satu tanya, saya tak pernah jawab. Man jadda wajada, betul ke Ustaz? Man jadda, siapa yang berusaha wajada, dialah yang akan dapat. Tepat sekali, Cik Puan. Allah Ta'ala. Santai, minta sama. Saya tak pernah belajar bahasa Arab sebelum ni Ustaz. Jadi itulah kelas ni, cuba untuk bantu sahabat-sahabat yang tidak pernah belajar bahasa Arab langsung. Yang pernah belajar bahasa Arab pun tak ada masalah. Ni kelas basic, kan, untuk pemantapan untuk anda juga, insya-Allah. Tamam. Jadi sila buka muka surat 20. Kita akan belajar bahagian Al-Qira'atu. Nah.
Jadi al-qira'atu muka surah 20 hingga 22 adalah latihan-latihan dia dalam pembacaan. Ma makna al-qira'atu ya ukhtana ya ikhwanana? Ma makna al-qira'ah? Al-qira'ah bermakna pembacaan. Al-qira'ah bermakna pembacaan. Kan? Qara'a yaqra'u iqra'. Qara'a yaqra'u iqra'. Bacalah. Nah, al-qira'ah masdar dia, maksud dia pembacaan. Al-qira'atu, okey, kita ambil yang ni saja sebab tinggal beberapa minit untuk kelas. Kita ambil yang ni je insya-Allah, lepas tu selesai. Baca sama-sama al-qira'atu. Al-qira'atu, pembacaan. At-tadribu al-awwal, latihan yang pertama. Unzur wastami' wa a'id. Unzur wastami' wa a'id. Lihat dan dengarkan dan ulang. Nah, ana. Okey, jadi sahabat-sahabat kena tengok, lepas tu dengar, lepas tu ulang selepas apa yang saya baca lah. Antum unzuru wastami'u wa ba'da al-aqra antum iqra'u. Tamam? Yang ni bahasa Melayu tadi yang saya cakap lah. Dengarkan, tengok, lepas saya baca, awak baca. Nah, ana saya. Sila baca. Tafadhal an taqra'. Anta awak lelaki. Baca tau. Anti awak perempuan. Huwa dia lelaki. Hiya dia perempuan. Talib pelajar lelaki. Mudarris guru lelaki. Tabibah doktor perempuan. Muhandisah jurutera perempuan. Hada ini untuk lelaki. Hadihi ini untuk perempuan. Tamam, jazakumullahu khairan katsira ya ikhwanana. Subhanallah, sahabat-sahabat yang buat latihan dengan saya sampai ke penghujung kelas. Tahniah anda semua, baik sekali. Antum jayyidun, ahsantum jami'an. Naam, hal yujad soal, adakah ada soalan? Sahabat-sahabat ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Naam, jadi bahagian-bahagian ini kita akan tinggalkan untuk kelas minggu hadapan, insya-Allah. Naam, hal yujad soal ya ikhwanana. Lau indakum soal fas'alu. Kalau ada soalan, bertanyalah, sama-sama tanyalah. Nah, kita lihat orang komen ada orang tanya. Lah, ada orang kata lah, yang ni tidak ada soalan. Ma indi soal ya Ustaz, saya tak ada soalan. Tamam, la yujad soal. Nakfi bihadal qadar insyaAllah. Jazakumullahu khairan katsira. Naam. Idan nakfi bihadal qadar bitasbih kafara wa suratul asr wa naltaqi bikum ila darsil qadim fi yaumis sabt. InsyaAllah kita berhenti sampai sini dahulu dan akan jumpa sahabat-sahabat sekalian di kelas seterusnya pada hari Sabtu hadapan, insyaAllah.
Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsira. Ila liqa ya ikhwanana, ma'assalamah. Assalamualaikum. Oh,